kita masuk dalam katanya apa dia? Bubuh dengan benda yang tak terkaya daripadanya. Jadi air jadi bubuh, jadi keruh dengan sebab masuk tanah tu tak mengapa. Tak hilang, tidak hilang daripada air mutlak. Mana masih jadi air mutlak. Sebab tu dikira kata basuh tu walaupun bercampur dengan tanah, kalau bercampur dengan gula tak boleh. Kalau campur dengan gula tak boleh nak buat basuh dengan dia. Ni air bercampur dengan tanah nak 1 kali dalam 7 tu. Maka kali yang 7 tu dia katanya kali yang 7 tu serta ditaruh tanah. Mana kali yang 7 tu ialah air tanah lah. Kita niat situ. Atau sudah dulunya tanah. Maknanya sudah guna air tanah belum pada kali yang ke-7. Maksud begitu. Atau sudah dulunya tanah. Maknanya kita basuh air tanah belum pada yang ke-7. Belum pada kali yang ke-7. Jadi kita basuh air tanah tu belum pada kali yang ke-7. Pun jadi maknanya kali yang ke-7 tu air kosong lah. Kali yang 7 tu air kosong. Maka memadai. Jadi maknanya sambilan kita basuh kali yang ke-7, sambilan kita niat mandi. Itu memadai. Walaupun kali yang ke-7 tu air tanah sekalipun, memadai untuk niat janabah. Maksudnya kalau kita katanya kat betis kita tu ada kena najis mughallazah. Kita basuh kali yang pertama terus sampai kali yang 7. Apabila nak basuh kali yang 7, sambilan basuh kali yang 7 kita niat janabah. Tuangkan air. Tuangkan air maknanya kat kaki itu, kat betis yang kita tuang kali yang 7 tu tak payah basuh dah. Sebab kita dah basuh. Begitu. Katanya jadi kena niat. Boleh tu nak memadai tu syaratnya kena niat pada kali yang ke-7. Kalau nak bagi puas hati, bagi cukup 7 barulah kita niat. Maka tiada memadai disertakan niat pada basuh yang pertama. Kita basuh najis yang pertama, basuh kali yang pertama dah niat janabah dah. Itu tidak memadai. Jadi maknanya memanglah sebab nak memadai itu di kali yang ke-7. Pada kali yang pertama sampai kali yang ke-6 tak memadai. Kalau kita nak sertakan sambilan basuh, sambilan niat. Itu tidak memadai. Maka tiada memadai disertakan niat pada basuh yang pertama. Pada basuh kali yang pertama tu tidak memadai. Begitu juga kali yang kedua, yang ketiga. Maknanya belum pada sampai kali yang ke-7 tu tidak memadai. Kata tidak memadai itu atas barang yang diiktimadkan dia Syekh Ramli. Mengikut Syekh Ramli, begitulah. Malaikat yang ke-7 barulah memadai. Ini kalau kita nak niat, tapi jangan ingat katanya kena niat kali yang 7. Niat pada basuh kali yang 7. Kalau kita nak basuh bagi cukup 7 kali, bagi selesai dulu. Apa tu kita nak apa dia? Kita nak mandi tu niat lain pula lah. Nanti jirulah, nanti kita tuang selepas pada cukup 7 kali. Tapi barangkalinya kita air tak banyak. Untuk nak jimatkan air, maknanya kali yang 7 tu dah boleh lah. Khilaf bagi Ibni Qasim sekira-kira, yakni kerana khilaf menyalahi, mana yang katanya tadi itu menyalahi bagi Ibnu Qasim sekira-kira katanya, yakni kerana katanya, kata Ibnu Qasim memadai. Memadai apa? Memadai disertakan niat mandi pada basuh kali yang pertama. Memadai, yakni memadai
disertakan niat mandi pada basuh kali yang pertama. Dia kata memadai. Jadi sambilan kita basuh, tuang basuh kali yang pertama, dah boleh dah nak niat janabah ketika itu. Tetapi kena bagi cukup 7 jugalah sebab najis mughalladhah. Artinya kalau najis ainiyah yang mukhaffaf, yang mutawassithah, boleh juga. Maka tapi najis tu mesti dihilangkan jugalah. Maka memadai apa dia? Katanya memadai, yakni memadai disertakan niat pada basuh kali yang pertama. Kenapa memadai? Kerana bahwasanya tiap-tiap kali basuhnya itu masuk di dalam mengakakkan hadas. Sebab dia tilip begini, basuh kali yang pertama sampai yang ketujuh masuk dalam kata mengakakkan hadas. Tapi dia kena basuh 7 kali lah kalau najis mughalladhah. Tapi nak boleh niat tu, dah basuh kali pertama pun dah boleh. Nak niat mandi. Dia kita maklum basuh najis ni tak payah niat kan. Tak syarat kena niat. Maka sambilan kita basuh kali pertama kalau mengikut Ibn Qasim dah boleh niat janabah. Basuh bagi cukup 7 kali, maka basuh tempat lain pula lah. Kerana tiap-tiap kali basuh itu, kerana tiap-tiap kali basuhnya itu, yang 7 kali basuh tu, ia tiap-tiap kali basuh di dalam mengakak hadas. Masuk dalam kata dia mengakakkan hadas sebab dia tuangkan air. Maka dibilangkan dia, dibilang tu dikira jadi. Dibilangkan dia mana dikira jadi. Dibilangkan dia kan niat. Maka dibilangkan dia akan tiap-tiap kali basuh tu berserta niat. Dengan awal basuhnya. Dengan awal tu mana kali yang pertama. Dan yang ketujuhnya sendiri. Jadi maknanya maka dibilangkan dia, maknanya kira kata sah, berniat berserta niat dengan awal basuhnya, dengan basuh kali yang pertama dan yang ketujuhnya. Dibilang sendiri, tiada terangkat kerana jikalau dibasuh dulu tiada terangkat maka dibilangkan dia berserta niat dengan awal basuhnya dan yang ketujuhnya sendiri tiada terangkat. Kerana jikalau tiada ada basuhnya dahulunya 6 kali. Begitu. Wakaf tak kena. Maka dibilangkan dia. Dibilangkan dia akan tiap-tiap kali basuh tu berserta niat dengan awal basuhnya. Basuh kali pertama kita sertakan niat tu dah dibilangkan. Mana dimemadaikan. Lepas tu kenapa kalau katanya yang pertama dah jadi, niat pada basuh kali yang pertama dah jadi, kali yang kedua, yang tiga, yang empat, maknanya belum pada yang ketujuh dah jadi. Sebabnya dia kata dan yang ketujuh, kerana basuh kali yang ketujuh sendiri, diri basuh kali yang ketujuh. Maksudnya
Dan yang ketujuh sendiri, mana diri basuh kali yang ketujuh. Diri basuh kali yang ketujuh tiada terakad. Tiada terakad. Tiada terakad, tidak terakad itu hadas, kerana jikalau tiada dibasuh dahulunya 6 kali. Kalau kita tak basuh 6 kali, tak jadi yang ketujuh. Faham bila? Kalau kita tak basuh 6 kali yang pertama, tidak basuh 6 kali, maka yang ketujuh nak ada ke tidak? Yang ketujuh tak ada. Kalau kita tak basuh 6 kali, mana kali yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam tu tak ada. Yang ketujuh nak ada ke tidak? Yang ketujuh tidak ada. Kalau begitu nak maksudnya apa dia? Tidak ada perbezaan di antara kali yang pertama dengan kali yang ketujuh. Tidak ada perbezaan pada memadaikan sertakan niat tu pada kali yang pertama dan kali yang ketujuh. Kalau disertakan niat janabah, niat mandi pada basuh kali yang ketujuh, memadai. Maknanya kali yang pertama pun mesti memadai. Sebab kalau tidak ada kali yang pertama, tidak ada kali yang ketujuh. Tidak ada 6 kali dahulu, tidak adalah yang ketujuhnya. Kalau begitu, makna kali yang pertama dengan kali yang tujuh, tidak ada perbezaan. Jadi maknanya boleh kita nak niat, nak sertakan niat tu pada basuh kali yang mana-mana sekalipun. Tak mestilah kali yang tujuh. Sebab diri basuh kali yang tujuh, dia tak boleh mengakakkan hadas, tak boleh menyucikan najis, melainkan kena ada 6 kali sebelumnya. Kalau begitu, dengan maknanya, kali yang pertama dan kali yang ketujuh tidak ada perbezaan. Jadi maknanya, tak payah kita menentu katanya macam tadi kaum yang pertama tadilah. Yang pertama tak madai, mesti nak memadai itu pada kali yang ketujuh. Maka apa berbezanya kali yang keenam, kali yang ketujuh? Kali yang pertama, padahal kali yang ketujuh tu tak boleh ada kali yang ketujuh, melainkan kena ada 6 kali dahulunya. Dengan mana tidak ada beza. Kalau begitu, sebab itulah di sisi Ibnu Qasim, dia katanya memadai disertakan niat, walaupun bukan kali yang ketujuh, kali yang pertama, yang kedua sekalipun. Walaupun kali yang pertama pun memadai. Tapi selama mana tak cukup 7, tak suci lah najis mughallazah. Disertakan niat tu sebab kali yang pertama pun kita tuangkan air juga. Itu intaha, selesai kataan Ibnu Qasim. Tapi kalau kita katanya basuh 7 kali, lepas tu nanti niat lain pula, itu tak ada masalah lah. Ini nak ceritanya kalau kita nak jimatkan air, kalau kita nak jimatkan air masalan, atau nak jimatkan masa masalan, boleh ke tidak? Kita nak niat mandi itu sambilan kita basuh najis mughallazah. Maka ikut kata Imam Ramli, tak memadai, melainkan kita sertakan niat pada kali yang ketujuh. Kata oleh Ibnu Qasim, katanya memadai ke semua. Kali pertama atau kali yang ketujuh atau mana-mana kali sekalipun. Memadai kita sertakan niat. Niat janabah. Habis di situ. Dan saya mensedap-sedapkan perkara ini sebab halusnya, iaitu orang yang mandi dengan umpama kendi, bahawa disertakan niat
mandi itu dengan tempat istinja. Kemudian daripada basuh istinja. Kemudian daripada sudah istinja. Kerana terkadang barangkali lupa ia daripada menyampaikan air, kemudian daripada niat. Tetapi dipadakan dengan istinja dahulu jua. Maka tiada sah mandinya. Atau tiada lupa, maka berkandak kepada menyentuh dia dengan tangan. Tak kala membasuh dia, maka batallah wuduknya jika menyentuh akan dia dengan tiada berlapik. Atau berkandak kepada membalutnya, membalut dengan perca akan tangan. Dan saigir. Saigir di sini dengan makna sunat. Dan saigir di sini dengan makna sunat. Dan saigir ini dan sunat. Dan saigir yakni dan sunat. Sunat mensedap-sedapkan. Sunat mensedap-sedapkan. Bukan sedap dengan mana lazah, sedap, seperti sedap makanan sedap tu, bukan dia begitu. Dan saigir mensedap-sedapkan maknanya ambil yang memuaskan hati. Kita ambil yang memuaskan hati. Kita ambil yang memuaskan hati. Kita ambil kita mengamati, tu maknanya mensedap-sedap, ambil sedap. Ambil sedap tu maknanya bagi puas hati kata sah lah. Itu mana ambil sebelah balik yang sedap. Maknanya sah ke tidak sah, ambil yang sedap. Apa dia? Buat menjadi puas hati supaya jadi sah. Supaya kita sedap hati kita katanya dah sah. Itu mensedap-sedap. Maknanya bagi sedap dalam hati katanya mandi kita sah. Mandi kita sah, wuduk kita sah. Itu mensedap-sedap. Dan saigir mensedap-sedapkan perkara ini. Perkara mana? Perkara yang dia lagi akan sebut. Sebab apa mensedap-sedap? Kerana halusnya. Kerana halusnya, ini kerana masalah perkara ini perkara yang halusi. Sebab halusnya, sebab halusnya halus perkara ini. Maknanya sebab perkara ini perkara yang halus, perkara yang halusi. Sebab halusnya, sebab perkara ini perkara yang halus, perkara yang halusi. Apa dia perkara ini? Iaitu perkara ini yang kata kita mesti mengamati, ambil yang sedap hati. Iaitu orang yang mandi janabah lah. Orang yang mandi, yakni mandi janabah. Mandi itu dengan umpama kendi.
dengan umpama kendi. Jadi dia tuangkan air dengan kendi. Dia tuangkan air ketika dia mandi itu dengan guna kendi. Maka dia katanya dengan umpama kendi, mana dengan kendi atau seumpama kendi. Apa dia seumpama kendi itu? Kendi dan seumpamanya daripada bekas air yang mulutnya sempit. Jadi bekas air yang mulutnya sempit. Tak macam gayung tu luah. Sekali tuang tu banyak air turun. Kalau kita guna gayung, guna batil. Kalau kita guna gayung, kalau kita tuangkan air dengan gayung, cebok air, tuang dengan gayung, air turun banyak. Atau dengan batil, banyak air yang turun. Tapi kalau kita tuang dengan kendi, inilah cara nak jimatkan air. Kita tuangkan dengan kendi sebab mulut kendi itu dia sempit. Apabila kita tuang dengan kendi itu, air susah nak merata sikit. Tapi dengan sebab dia keluar tak banyak. Contohnya, gambarnya kalau kita mandi itu, kita tuangkan dengan apa? Dengan gayung, dengan batil, artinya dengan apa dia yang tempat mandi sekarang yang atas kepala tu. Sekali keluar dia tu luas. Maka kita tuang di atas kepala dah sampai ke belakang ke dada. Tapi kalau kita mandi tuang dengan kendi, kalau kita tuang kat kepala, sekali tuang tu tak nak rata lagi di kat kepala tu. Tapi kalau kita tuang dengan gayung, dengan batil yang luas mulut dia tu, kita tuang sekali di atas, sekali cebok kita tuang di atas kepala, dah sampai kat belakang, nak sampai ke kaki dah. Dia tak sama dengan kendi. Itu maknanya iaitu orang yang mandi janabah dengan umpama kendi. Jadi bekas pengisian air ni ialah kendi. Lepas tu seumpama kendi. Kalau peli pun, paip pun sama juga. Tapi yang kecil lah. Yang kecil. Lebih kurang mulut kendi tu. Mulut kendi artinya dalam kitab dia kata kepala kendi. Macam lah. Mulut dia dah. Memang dia tak luas sangat. Apa yang sagia yang katanya sagia mensedap-sedapkan tadi, bahawa disertakan niat. Tengok dengan masa tak mencukupi ya. Tapi kita ambil kesimpulan ringkas dulu. Esok hari Sabtu insya-Allah kita ulang balik. Masalahnya apabila kita mandi dengan kendi, maka contohnya sekiranya kalau belum pada kita nak mandi itu kita ada qada hajat. Lebih-lebih laginya qada hajat besar. Maka selepas pada kita belum pada kita nak mandi kita ada qada hajat. Lebih-lebih laginya qada hajat tu hajat besar. Maka apabila kita nak mandi itu mandi dengan kendi. Bukan nak turun dalam sungai. Bukan nak mandi dengan batil. Maka apabila kita istinja sudah apabila kita qada hajat, kita basuhkan hajat tu. Basuhkan hajat tu lah. Basuhkan hajat tu dikatakan istinja. Basuhkan hajat, basuh kecing dan basuh hajat besar tu dikatakan istinja. Maka selepas pada kita basuh, agaknya suci di situ, maka basuh di situ sekali lagi, niat mandi di situ terus. Jadi maknanya, itulah masa bayangkan kita duduk meninggung sekarang kan. Sebab kita sudah kita qada hajat, kita basuh.
kita basuh hajat tu. Maka sekarang selepas pada habis najis kat tempat keluar tu, kita basuh niat janabah, mandi janabah ketika basuh di situ. Saigianya kita buat begitu. Jadi bukan niat janabah di atas kepala ke tidak lah. Kita basuh di situ. Basuh selepas pada suci najis di situ, kita basuh sekali tuang niat akad janabah di situ. Sebab pun nak niat di situ, nak niat ketika basuh di situ, nak basuh di situ, niat di situ. Sebabnya kalau kita tak niat di situ, kalau kita tak niat di situ, tak basuh di situ, niat di situ, boleh jadi kita niat basuh, niat ketika kita tuang di atas kepala, niat janabah. Niat janabah ketika kita tuang di atas kepala. Maka barangkali kita terlupa nak basuh di situ. Sebab kita dah rasa basuh di situ kan. Basuh belum niat. Kita niat kat kepala. Apabila kita niat kat tuang kat kepala, situ dia dah basah, maka barangkali kita terlupa nak sampai air di situ. Sebab kita tuang dengan kendi, air tak banyak turun. Lebih laginya, kita tuang air itu kita dalam berdiri. Mandi dalam keadaan berdiri, maka di situ memanglah tidak meratai. Lagi pulanya basuh dengan kendi memang dia tak sampai. Kalau dengan air yang kuat boleh kita kuatkan air masuk kat celah tu. Kalau boleh jadi, kalau takut kita terlupa nak basuh di situ. Kalau terlupa nak basuhkan di situ sekali lagi, maka tidak sah mandi. Itu kalau terlupa. Atau kalau kita ingat nak basuh. Kita sudah basuh istinja, kita terus tuang kat kepala. Tak niat di situ dah. Maka kalau kita nak basuh, tak terlupa, ingat nak basuh. Maka kalau basuh dengan tangan, membatalkan wuduk. Kalau basuh dengan tangan, maka membatalkan wuduk. Sebab basuh nak kena gosok lagi sebab kita guna kendi saja. Air tak kuat. Air keluar tak banyak. Artinya kalau tidak pun kena balut tangan. Supaya tak batal wuduk. Artinya supaya tak batal wuduk, kita balutkan tangan. Jadi susah banyak perkara pula lah. Sebab tu untuk nak jadi senangnya, kita selepas pada habis najis kita gosoknya, niat tuang di situ sekali lagi, niat di situ. Niat janabah ketika basuh di tempat qadah hajat. Lepas tu sambunglah kat kepala, kat kaki. Maknanya kita dah selesai di situ dulu. Begitu. Itu maksud yang nak ceritanya. InsyaAllah kita ulang sekali lagi. Dan saya gianya mensedap-sedapkan perkara ini sebab halusnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح وعافنا ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستدعوك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama.